Baik, terima kasih kepada rakan setugas Walimul dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bersua kepada auda yang menyaksikan Rampai Pagi dan kali ini terlangsung dari daerah Tutong. Apa yang kita harapkan agar auda di luar sana dalam keadaan walafiat hendaknya dan sentiasalah ceria dalam melalui liku-liku hidup dan juga apa jua aktiviti yang auda ingin lakukan pada hari ini. Kita doakan agar semuanya dapat berjalan dengan sempurna. Dan ada penonton ingin saya kongsikan satu info semasa terlebih dahulu pada 8 Oktober 2023 hari Ahad akan diadakan riadah hiking yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Panggal dan insya-Allah akan bermula pada jam 6.30 pagi di trek basikal Kampung Bukit Panggal. Jadi kepada auda yang menyertai aktiviti riadah hiking pada hari Ahad 8 Oktober 2023 ini diharapkan agar dapat hadir lebih awal dan juga bersiap sedia dari segi mental dan juga fizikal bagi melakukan aktiviti riadah ini. Dan untuk selanjutnya pula audio, mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Bidang pertanian di negara ini semakin berkembang, di mana banyak pihak persendirian yang berminat dan berkecimpung dalam bidang ini, di mana hasil tuaian dijadikan sama ada untuk keperluan sendiri maupun sebagai sumber untuk menjana pendapatan. Pada kali ini, Rampai Pagi berada di Kampung Kiudang Tutong untuk bersama dengan seorang penduduk yang memiliki pengalaman yang cukup lama dalam bidang pertanian. Awang Mazaini berminat bercucuk tanam sejak tahun 90-an lagi. Pelbagai tanaman telah beliau usahakan. Kali ini beliau mengusahakan tanaman labu di kawasan pertanian luar bandar Tabalu bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. Apa yang menariknya, Awang Mazaini akan menanam sebanyak kira-kira 1,000 labu yang dirancang akan memenuhi kawasan kebun ini. Ya udah, sekarang saya berada di kebun Tuan Mazaini yang seluas 2 ekar di mana akan ditanam juga antara tanamannya itu labu ya Tuan. Yep. Jadi hari ini apakah jenis labu yang akan ditanam nih Tuan? Okey, untuk melumah semua, aku nanam labu ni semuanya yang jenis kuning yang jenis PP punya dan juga yang hybrid. Hybrid? Yep. Yang campur lah tak? Campur. Jadi kira-kira berapa banyak yang akan ditanam lah di kebun Tuan ini? Tapi kalau dikut yang berkira benar, memang banyak lah. Tapi aku balik dari kedai juga dari Enterprise dan ada juga yang orang sponsor dari gedung-gedung perdagangan. Ada orang kawan-kawan dong bagi benih biji. Jadi kira-kira berapa biji labu lah akan ditanam hari ini? Hari ini saja dalam 1.200 biji ya yang dapatlah misalnya. Lagipun masih ada stok tuh layan situ. Jadi apabila ia sudah ditanam, Okay. berapa lama tempoh mungkin menunggu ia masak? Okey, dari menanam ia menghasilkan buah dalam 2,5 bulan ke 3 bulan. Itu pun melihat ia punya cara penjagaan kita ni. Cara menjaga dia dengan menyiram air ke dia, membaja ke dia sama meracun serangga tu. Dari segi ia tumbuh ni Tuan, macam mana? Okey. Kalau labu ni yang simple lah kita ni. Tidak payah susah-susah. Kalau tanah bagus. Kalau tanah yang macam ni yang dijaga dan bagus ni, ya kiranya kita ni bersistem sikit. Kita buat batas, lepas tu lepas baja kita tanam. Lepas ditanam tu sampai yang menghasil tu dalam 2,5 bulan tu. Perfect lah 2 bulan. Tapi kalau hanya hasil saja dalam 2 bulan tu sudah kita ni boleh ambil ia punya buah. Ada hasil lah sudah. Ada hasil sudah. Jadi Tuan, kalau labuan ni lah, jenis labuan ni macam mana ia tumbuh? Ini labu ni ia menjalar dan berpucuk. Ia dah tentu mana yang ia jalan terus itu.
nggak ada lagi dia pusing. Yang membuat dia pusing kita ini sendiri. Kalau ada jalan ya tumbuh ada jalan kita ini melintang aja dipindahkan pucuk atau dipindahkan. Boleh dipindahkan, Boleh ya. pindahkan. Jadi macam tembikai lain ya? Sama. Sama. Jadi kalau Tuan boleh kongsikanlah mengenai dengan cara penanaman macam mana dengan labu ini dari segi mungkin ada jarak tertentu yang diperlukan, tanah yang digunakan, baja mungkin macam mana? Terima kasih. Sini tanahnya kirakan tanah baru. Kalau tanah baruan ni majoritinya topsoil. Kalau topsoil ini selalunya bajanya tidak perlu lagi kan dibaja lah. Dia sudah jadi subur. Kalau dulu aku menanam labuan ni satu tempat, anda luas. Rapat aku nanam dalam tiga kaki. Lepas satu, mengapa penyerang 3 kaki ini tidak baik? Tidak baik kah 3 kaki ini? Pasalnya, ia crowded. Ia kadang yang lain ni tadi mau je menikmati macam zat-zat tanah tu. Ia mau je mengeluarkan hasil. Ia tak mengurangkan kualiti dengan masih buah. Tapi masalahnya aku buat lagi dengan jaraknya yang kira jauh sikit. Pasalnya dari jauh tu, pertama ia dapat dari zat-zat tanah juga, suburnya tidak masalah. Sama kita ni berjalan pun senang. Kalau rapat satu jalan pun payah. Kita ni membajak dia pun payah, sama menyembur serangga pun payah. Ini dengan jaraknya tertentu macam jauh macam ni, ini senang sikit lah. Senang kita ni mengulang ke dia. Baik, jadi adakah mungkin ada faktor tertentu yang mempengaruhi tumbuh besar penanaman labuan ini? Mungkin cuaca macam mana? Okey. Cuaca sama memang cuaca tu memang yang tu biasalah kan. Lagi cuaca bagus, lagi baik kan dia punya tumbuh. Yang pentingnya kita ni penjagaan kita ni membaca ke dia, jaga ke dia. Ya ni nyerang dimanja. Jarang kalau ia subur tu nyaman kita ni dilihat ya pasalnya subur. Ya terkatnya tidak ada masalah lah dengan serangga-serangga pun yang mengacau tu berkurangan. Kalau ia suburan ni kualiti buah pun bagus. Jadi mungkin juga boleh kongsikan antara cabaran yang biasa Tuan hadapilah apabila menanam tanaman seperti ini. Ini selalunya kalau nanam apa saja yang menghasilkan buah ni memang cabaran tu banyak. Contohnya saja misalnya ambuk tu memanglah. Kalau labuan ni peminat juga tikus. Tikus sama itu dia. Atau waktu malam. Kalau siang ni ambuk. Penanaman labu menjadi pilihan kerana ia boleh tumbuh pada bila-bila masa dan tidak bermusim. Apa yang penting adalah penjagaan yang berkualiti. Penanaman labu ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Yang penting adalah kemahuan, sifat positif dan minat yang tinggi agar kita tidak akan mudah berputus asa hinggalah berjaya menuai hasil tanaman seperti yang dirancang dan diharapkan. Usaha Awang Mazaini haruslah kita hargai kerana beliau turut menyumbangkan aktiviti yang positif di mana dengan inisiatif yang ada dapat menarik minat keluarga dan kawan untuk sama-sama mengusahakan kebun ini dan sama-sama meraihkan penat lelah yang dicurahkan dengan hasil tuaian ini nanti. Ya sudah, itulah perkongsian kita pada kali ini mengenai dengan proses penanaman labu di Kampung Kiudang Tutong ya. Dan semestinya apabila kita melihat ia bukanlah sesuatu yang mudah kerana memerlukan pengetahuan yang tepat, tenaga yang banyak dan semestinya akan kita hadapi pelbagai cabaran dan juga faktor yang akan mempengaruhi proses penanaman labu di kebun kita. Tapi semestinya apabila kita berbakti kepada tanah, ia akan membuahkan hasil yang lumayan. Untuk itu Auda, apa yang diharapkan agar Auda generasi muda akan sentiasa berminat untuk menceburi bidang pertanian ini kerana ia akan membantu dalam memperkembangkan lagi bidang ini di negara kita. Untuk itu Auda, sekian saja kita bersama dan insyaAllah kita akan kembali lagi nanti untuk menuai hasil tanaman labu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.